Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk pada malam ini. Sepatutnya malam ini kita ada sembang konspirasi, tapi bila dipikirkan semula, dibincang-bincang, kita akan berpuasa dan insya-Allah kita akan ada berehat tentang sembang koperasi ini lama, jadi kita akan sambung semula tajuk peperangan dunia ketiga dan kebangkitan Islam. Kerana sebenarnya tajuk itu adalah merupakan satu tajuk yang amat penting, dan tajuk itu merupakan salah satu daripada tajuk-tajuk yang kita jadikan sebagai summary. Kita cuba ringkaskan
perbincangan selama 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun lebih. Kita bincang berkenaan dengan perkataan jahat, konspirasi dan juga solusi. Jadi insya-Allah tajuk itu terlalu penting. Jadi kalau kita buat pada malam ini, kita akan berhenti selama kurang lebih sebulan untuk Ramadan, memberikan laluan pada Ramadan. Jadi kita tak mahu nanti semua lupa, kita tangguhkan dulu insya-Allah. Tetapi tajuk yang akan kita bagi pada malam ini adalah merupakan salah satu tajuk yang penting insya-Allah, bersempena dengan kita berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan lah sebenarnya. Tetapi ada sesuatu yang penting untuk kita sama-sama ambil nota, iaitu bulan Ramadan pada kali ini, bulan Ramadan 1444 Hijrah, 444. Kalau orang Kristian menggambarkan 444 itu adalah merupakan antara nombor yang akan berlakunya pergerakan membunuh Antichrist. Nombor yang menjadi penolong. Maknanya kalau disebut 666 itu, 666 itu dia kata devil, disebut devil lah. Kan dia disebut Dajjal. Jadi 444 ni disebut sebagai penolong, pembantu. Jadi wallahu alam, jadi nombor 444 ini sesuai dengan kita tahun 1444 Hijriah. Maka sebenarnya tak tahulah dari sudut signifikan dia, tapi sebenarnya dari sudut Islamnya, kita yang penting kita nak merujuk kepada hadis sahih yang mana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Innallah, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhihi al-ummah, membangkitkan ke atas umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanah, di atas setiap permulaan, setengahnya mengatakan akhir, kepada 100 tahun, mi'ati sanah. Dan siapa dia? Man yujaddidu laha dinaha, iaitu mereka yang akan mentajdidkan, mereka yang akan memperbaharui apa kita kata Islam, mentajdidkan Islam. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan membangkitkan Islam itu. Jadi di mana setiap 100 tahun digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 100 tahun itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang digambarkan sebagai satu turning point. Turning point digambarkan oleh mereka yang mengkaji, tentang kebangkitan Islam itu. Maka 100 tahun yang sedang kita lalui sekarang ini adalah merupakan tahun-tahun yang kritikal. Jadi bila kita melihat akan perkara tersebut, maka Ramadan pada tahun ini adalah merupakan salah satu daripada Ramadan yang kritikal. Sebab itu saya mengambil tajuk kebangkitan Ramadan 100 tahun. Sebut kat sini bahawa kita akan berhadapan dengan ujian yang menuju kepada kemuncak. Kemuncak ni maknanya fitnah yang paling besar. Dan fitnah yang paling besar ni kita akan sebutlah kejap lagi. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintah oleh Allah supaya kita berhati-hati. Wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Berhati-hatilah kamu, peliharalah diri kamu, berjaga-jagalah diri kamu daripada ujian, daripada fitnah yang tidak hanya akan turun kepada orang-orang yang zalim saja, orang yang buat tak elok saja, orang yang duduk dalam kegelapan saja. So Allah perintahkan kita berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap sedia, pelihara diri kita.
wattaqu fitnah, bertakwalah kamu, peliharalah diri kamu daripada fitnah ini yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim sahaja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahawa azab Allah ataupun ujian Allah, fitnah Allah itu adalah satu yang keras, yang amat syadid, ni amat kuat. Dan di sinilah juga kita melihat bagaimana Allah berfirman juga dalam surah Al-Imran. Tadi Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25. Sekarang Allah firman dalam surah Al-Imran pula, an la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Demi sungguh-sungguh Allah kata, sungguh-sungguh kamu akan pasti diuji. La tublawunna fi amwalikum, kamu pasti akan diuji dengan amwal, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Allah akan uji dengan harta kamu, dengan diri kamu. Dan sesungguhnya kamu akan mendengar, bukan saja Allah uji kita dengan harta kita, dengan diri kita, maknanya dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan segala yang ada pada kita, dengan diri kita juga. Malahan kita akan mendengar daripada orang-orang yang memusuhi Islam, maknanya kita ada musuh. Allah gambarkan akan ada orang-orang yang memusuhi kita daripada kalangan ahli kitab, daripada kalangan mereka yang memusuhi Islam. Mana kamu akan mendengar, wala tasma'unna, kamu akan mendengar daripada mereka itu banyak tuduhan-tuduhan, banyak cemohan-cemohan, banyak fitnah, banyak ujian-ujian, pembohongan, umpatan. Malahan mungkin kamu akan diboikot daripada kalangan orang-orang yang ahli kitab, wa minal ladzina asyraku, begitu juga daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah, azan katsiran, akan dengar daripada mereka perkara-perkara yang cemohan-cemohan, perkara-perkara yang kamu tak suka. Wa in tasbiru, maka Allah kata, maka siapa-siapa yang bersabar, ataupun jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna zalika min azmil umur, yang demikian itu adalah merupakan perkara-perkara yang diperintahkan dan perlu diambil berat, Jadi di sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita tentang fitnah, tentang ujian yang berlaku. Jadi Nabi gambar tentang perkara-perkara yang akan berlaku daripada masa ke masa, dan kami gambarkan 100 tahun akan sampai satu kemuncak. Kemuncak dinamakan tajdid. Tajdid, berita gembiranya kita akan bangkit. Tetapi sebelum kita bangkit, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Ini perkara yang saya banyak kali ulang. Saya bukan nak cerita tentang Pakatan Jahat sebenarnya, sebab Pakatan Jahat kita dah cerita selama 2 tahun lebih, kita dah bincang tentang Pakatan Jahat, tentang perancangan mereka dan sebagainya, termasuklah solusi. Jadi akhir-akhir ini kita perlu faham dengan hati kita bagaimana Pakatan Jahat itu sedang menuju kepada kemuncak, yang mana Allah gambarkan juga dalam surah Al-An'am. Tengok pula surah Al-An'am. Tadi kita dengar daripada surah Al-Imran ayat 186. Sekarang tengok surah Al-An'am pula, Allah gambarkan tentang kedatangan fitnah, kedatangan ujian, yang mana bila dia datang, kalau kita tak persiapkan diri kita, habis kita. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi ay imaniha khaira. Sadaqallahul azim. Allah gambarkan, ingatlah kamu, perhatilah kamu, ambil berat sungguh-sungguh tentang pada satu hari daripada akan kedatangan tanda-tanda. Ya'ti ba'du ayat, tanda-tanda daripada Tuhan kamu, Rabbika, iaitu kamu kena perhatikan. Jadi Allah SWT memerintahkan kita, bukan hanya sembahyang puasa kita buat saja apa amalan yang biasa kita buat, tapi Allah perintahkan kita supaya kita memerhatikan kedatangan hari-hari yang mana adanya tanda-tanda daripada Tuhan kamu. Maksudnya Allah suruh tengok perancangan musuh, Allah suruh tengok apa yang berlaku, realiti yang berlaku. Tak cukup sekadar kita belajar Islam, belajar Quran, kita belajar tengok hadis, tak cukup. Kita kena melihat apakah tanda-tanda yang ada,
Sehinggalah kata Allah firman di sini, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Sehinggalah pada hari itu, pada hari datangnya tanda-tanda itu daripada Tuhan kamu itu, la yanfa', tidak ada manfaat dah ke atas diri mereka yang tidak beriman ataupun iman yang tidak dipersiapkan sebelumnya, atau yang tidak beramal sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira. Jadi yang tidak diperbaiki iman-iman dia, tidak berusaha untuk beramal dengan iman-iman dia. Jadi maknanya Allah bagi amaran bahawa kita akan berhadapan dengan kesusahan ni 100 tahun dah ni. Sekarang ni pun kita dah rasa, kita baru rasa dia punya bahang-bahang, belum jumpa api lagi. Kita tak jumpa lagi api dia, kita baru jumpa bahang dia. Bahang dia tu baru kita jumpa. Itu pun dah ramai yang murtad, ramai yang dah murtad, ramai yang dah sesat, ramai yang dah berada dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia tidak memerhatikan, tidak memahami akan tanda-tanda, akan pengajaran-pengajaran yang ada dalam realiti, yang ada dalam kehidupan kita hari ini, yang menyebabkan kita terikut dengan perancangan jahat mereka tadi. Jadi perancangan jahat musuh. Jadi Allah perintahkan jangan sampai, bila sampai tanda-tanda yang ada, mula-mula tanda-tanda dulu. Lepas tanda-tanda barulah akan ada dia punya kejadiannya, bahang dulu. Kita akan rasa dia punya panas dulu. Lepas rasa panas, rasa bahang, barulah kita akan berhadapan dengan api dia. Barulah kita berhadapan dengan api. Jadi bila api datang, dan pada masa itu kita tidak mempersiapkan iman kita dan tidak mempersiapkan amal kita, maka kata Allah firman tadi, la yanfa', tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi sebab tu kita nak kena rasa bagaimana satu keperluan bulan Ramadan pada tahun ini bukan sebarang Ramadan. Kita nak kena betul-betul susun agenda kita supaya Ramadan yang ada pada kali ini lebih baik daripada mana-mana Ramadan sebelum ini yang terbaik. Kalau kita pernah hidup dalam keadaan Ramadan yang terbaik. Jadi daripada sinilah Allah gambarkan tentang bagaimana tanda-tanda tentang kemuncak fitnah telah mula nampak. Tanda-tanda Dajjal nak keluar dah mula nampak. Tanda-tanda tentera Dajjal akan memaksa, menguasai dah mula kelihatan. Dan mereka rancang, saya dah cerita dah dalam saya dah cuba jelaskan di dalam siri-siri yang lepas. Bagaimana yang terakhir sembang koopirasi minggu lepas, kita menceritakan tentang bagaimana senjata-senjata yang mereka gunakan cukup halus. Kita tak perasan senjata tu dah tembak ke kita dan kita dah terkena. Kita tak perasan, kita ingat kita dah Islam, rupanya Islam kita ni sekular. Islam kita ni liberal. Islam kita ni pluralisme. Macam mana yang digambarkan oleh para ulama dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sahabat-sahabat Nabi dipaksa supaya keluar Islam. Dipaksa keluar Islam. Laki-laki yang pertama sekali syahid, iaitu Yasir bin Amir radhiyallahu an. Yasir bin Amir radhiyallahu an, lelaki yang pertama syahid, dibunuh kerana dia tidak ikut tuan dia tu supaya keluar Islam, keluar daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sumayyah radhiyallahu anha yang merupakan perempuan yang pertama syahid. Pertama syahidah, menjadi orang yang dibunuh kerana apa? Kerana dia mempertahankan Islam yang ada padanya, iman yang ada pada dia. Jadi kita lihat zaman Nabi dulu sampai sahabat terpaksa hijrah pergi ke Habsyah untuk mempertahankan iman kerana mereka dipaksa keluar Islam. Tapi zaman kita ni ujiannya lain. Dia tak paksa kita, terutamanya kita yang di Nusantara ni. Kita yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Thailand, yang berada di Brunei, yang berada di mana-mana sekitar dan mungkin juga di sebahagian tempat yang lain, kita tak dipaksa keluar daripada Islam. Kita tak diletak pistol, tak diletak pisau supaya kita keluar Islam, tidak. Tetapi kita
akan dididik, diajar supaya boleh menerima agama lain, boleh menerima agama lain, boleh menyamakan Islam dengan agama lain. Kan, Islam dengan agama Kristian sama je. Islam baik, Kristian pun baik. Kan, sama je. Nak semayang kita, nak tolong kuil, nak bersihkan kuil, sama je. Nak buat lawatan ke kuil, nak buat lawatan ke gereja, tak ada masalah, sama je. Kan, kita tengok dia semayang, kita tengok dia semayang, kita redha dengan dia semayang. Ar-ridha'ul kufrun. Kaedah syarak. Redha kepada kekufuran adalah kufur. Redha kepada maksiat adalah sama dengan bermaksiat. Maknanya redha kepada agama lain, redha kepada dia, maka itu adalah merupakan satu kekufuran. Ini kaedah syarak. Kan, kaedah syarak yang kita nak kena faham. Hari ini mereka tak paksa kita keluar Islam, tetapi mereka mengajak kita untuk menyamakan agama-agama tadi, untuk menerima ajaran-ajaran syirik. Jadi kita hari ini tak perasan senjata dah masuk, kita dah kena tembak dah. Kita dah boleh terima agama lain, kita redha dengan agama lain, wa yazbillahi min zalik. Bukanlah bermaknanya bila kita tak redha dengan agama mereka, kita perang mereka, kita sakiti mereka. Tak boleh, bukan itu maksud dia. Tapi maksudnya kita kena bertoleransi dengan orang bukan Islam. Kita kena menolong mereka, kita membantu mereka, bukan kerana kita redha dengan agama dia, tapi kerana kita rasa rasa simpati dengan mereka sebagai manusia, dan kita nak buat baik dengan dia dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka nak ajak dia kepada fitrah salimah, nak ajak kepada al-Islam. Jadi bukanlah maknanya kita nak kena bergaduh dengan dia apa. Tak boleh bergaduh. Kita kena buat baik dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Kalau dia tak serang kita, dia tak buat jahat kat kita, dia tak buat aniaya kat kita, dia tak paksa kita kufur, kita kena buat baik dengan dia. Ini memang ajaran Islam. Kan? Tetapi pada hari ini mereka menyatakan bahawa kita nak kena iktiraf agama lain. Kita kena samakan Islam ni dengan agama lain. Maka samalah kita dengan keluar daripada Islam, wa yazbillah min zalik. Kerana Allah gambarkan inna dina indallah al-Islam. Jadi Allah hanya terima agama satu je, Islam. Agama lain Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama yang lain, ghairal Islam, selain Islam, sebagai agama dia, maknanya cukup dengan redha. Ar-redha ila kufur adalah kufrun. Redha kepada kekufuran itu sama dengan kufur. Redha kepada maksiat sama dengan bermaksiat. Dosanya haram, tak boleh. Jadi hari ini kita diserang dengan senjata-senjata yang kita tak perasan. Rupanya kita belajar, kita dah jadi sekular. Kita belajar, kita dah jadi liberal. Boleh ambil pandangan-pandangan daripada barat, walaupun pandangan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ini perkara yang hari ini kita sebenarnya telah disogok, diserang dengan pendidikan kita, dengan kita kata cara kita hidup, budaya kita, ekonomi kita. Ekonomi kita diserang. Sehingga kita boleh terima riba. Riba tu boleh terima. Boleh terima. Ambil pula seperti contohnya insurans kan. Insurans, konsep insurans. Boleh ke konsep insurans ni? Tak boleh. Saya tak nak pergi dalam sangat. Saat lagi kita tak ada masa. Saya nak sebut kat sini, kita boleh terima riba, padahal Allah dah isyiharkan riba, berperangan riba. Kita tak sensitif dengan riba. Kita boleh terima agama-agama lain, redha dengan agama lain. Maknanya kita bukan terima saja, tak terima saja, tapi kita redha. Ini yang menjadi ramai orang Islam telah murtad dalam keadaan tak perasan. Kenapa? Pendidikan telah menyerang. Kemudian kesihatan pula masuk, kesihatan pula sakit. Kita terima pula idea daripada orang yang memusuhi Islam. Penyakit tak ada ubat,
sampai peringkat digambarkan bahawa penyakit tak ada ubat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bulan Ramadan ni kita akan buat satu daurah, satu seminar berkenaan rawatan. Berkenaan dengan rawatan. Kita nak betulkan akidah kita tentang rawatan ni. Jadi rawatan ni sebenarnya kalau mengikut Quran tanpa ubat. Walaupun ubat tu hanya sebagai asbab, tapi sebenarnya ada rawatan tanpa ubat. Jadi kita akan bincang dalam daurah. InsyaAllah kita akan buat daurah tentang merawat diri kita daripada sihir dan saka. Jadi insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan merahmati Allah, Ramadan pada tahun ni cukup kritikal kerana kita berada di ambang di suatu suasana yang kita akan melakukan pertukaran kepimpinan dunia. Kepimpinan dunia akan bertukar. Kepimpinan dunia akan bertukar. Kalau perang dunia pertama, kepimpinan dunia telah turun kepada orang-orang yang bersama dengan Dajjal. Perang dunia pertama kita dah habis dah. Akibat daripada perang dunia pertama yang berlaku pada 1914 hingga 1919 ataupun 1918, maka akibat daripada itu berlaku perjanjian Lausanne menyebabkan kita habis terpecah-pecah. Sampai berlaku banyak negara-negara Islam dipecah-pecahkan oleh Lausanne Agreement yang telah ditandatangani oleh orang Islam sendiri. Pada masa itu dengan tentera salib, tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni maknanya tentera gabungan orang-orang musyrikin, orang-orang salib, orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, gabung semua pakat-pakat dipanggil Ahzab, tentera Ahzab. Jadi perangan dunia pertama dah menjatuhkan khalifah. Khalifah jatuh 1924. Kita 1923, 2023 ni 100 tahun. Jadi sebenarnya kita dah jatuh habis. Kemudian ditambah dengan perang dunia kedua. Perang dunia kedua dipecah lagi kita. Apabila dipecahkan, kerana setelah mereka membentuk sempadan-sempadan. Malaysia, Indonesia, Singapura. Padahal Singapura, Tanah Melayu, semua tu satu negara. Malahan Malaysia, Singapura, Indonesia, Nusantara sebenarnya satu empire. Kita satu empire, telah dipecah-pecahkan. 1939, 1945 mereka telah buat perang dunia kedua. Perang dunia kedua itu berakhir dengan 1945 tertubuhnya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, United Nations. Yang kita kata inilah pertubuhan yang adil. Kita boleh terima pertubuhan ni. Walaupun di belakangnya kalau kita tengok setiausaha dipanggil Secretary General kepada United Nations daripada mula sampailah sekarang ni semuanya Freemason. Awalnya 10-11 yang awal semua Yahudi dan semua Rusia. Semua komunis. Background komunis maknanya dia nak timbulkan akhirnya totalitarian, Mulkan Jabariyah. Jadi sekretari ini semua pakat komunis belaka. Sekretari United Nations. Cucuk tuan-tuan tengok siapa dia, background Sekretari General satu-satu semua komunis background. Walaupun nampak macam Amerika yang berkuasa, tentera bersekutu yang berkuasa, British, macam nak lawan Rusia, tapi rupanya komunis. Sekretari General, tuan-tuan boleh check background dia orang semua. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 semua pakat-pakat komunis belaka. Kenapa? Sebab di akhir ni mereka nak menubuhkan apa kata Rasul? Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ni apa? Totalitarian, diktator 100%. Itu Dajjal yang kontrol. Jadi kita tengok tertubuhnya 1945 tu tertubuhnya United Nations 1947, lebih kurang setahun lebih je. 45, 47 tertubuhnya United Nations tadi, dibaginya kebebasan kepada Palestin. Kebebasan macam mana? Dia bebaskan Palestin, dia habiskan Palestin. Tak kira dah, dia kira adanya satu resolusi disebut resolusi 181 1947 mengisytiharkan wujudnya tanah orang-orang Yahudi. Itu yang dia boleh mengisytiharkan 1948 kemerdekaan. 16 Mei 1948 kemerdekaan kepada negara Israel, negara haram Israel. Tertubuhnya negara haram Israel itu menunjukkan bahawa mereka telah menubuhkan pusat kepimpinan dan pemerintahan Dajjal.
Di mana mereka telah menguasai Al-Aqsa. Al-Aqsa tu mereka dah kuasai dah. Dia dah masuk, dah pijak, dah buat macam-macam dah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bagaimana sejarah dan sekarang menuju kepada tahun 2001, 1997, 100 tahun 1897, 100 tahun gerakan Yahudi. Sekarang dah mula masuk kepada 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Jadi sebenarnya kita diambang kebangkitan, sama ada kita sedar tak sedar. Apa maksud ambang kebangkitan? Kita akan bertembung dengan kemuncak kepada ujian. Kemuncak ujian. Dan apabila sampai kemuncak ujian itu, Nabi menggambarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengar hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi Nabi kata apa? 3 perkara yang apabila dia keluar, 3 perkara ini. Ini tanda-tandanya. Tadi Allah perintah tadi nak tengok tanda-tandanya. 3 perkara yang besar ni salah satunya. 3 perkara ni, ada banyak perkara lagi. Jadi banyak tanda-tanda Allah suruh tengok. Sekarang ni Nabi kata apa? 3 tanda ni, 3 perkara ni kalau keluar, maka pada masa itu tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat kepada jiwa-jiwa yang beriman padanya. Lam takun amadat min qabl. Dan juga amalan yang sebelumnya, di mana tidak ada usaha untuk beramal, tidak ada usaha untuk meningkatkan iman tadi. Maka 3 perkara itulah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada sebelah barat, wad dajjal, dan keluarnya dajjal, wad dabbatul ard, dan keluarnya binatang ad-dabbatul ard. Jadi tuan-tuan, ini 3 saya ulang semula apa yang pernah saya sampaikan lebih kurang 2 tahun lebih yang lepas, ataupun sebenarnya sebelum tu lagi saya dah sampaikan dah benda ni. Cumanya kita nak cuba ulang balik, nak beritahu bahawa di sini bagaimana keadaan kita ni yang sedang menuju kepada suatu suasana yang memuncak. Dan untuk menerima kepada suasana yang memuncak itu, kita akan berhadapan dengan bencana. Macam-macam bencana. Bencana sekarang ni kita dah tahu dah, bencana kesihatan. Hari ni sebahagian besar, majority, bukannya minority, majority percaya kepada tipu daya kesihatan yang ada. Baru-baru ni kita ada buat satu program wake up call untuk ASEAN. Wake up call untuk ASEAN. Kita nak wake up call untuk ASEAN. ASEAN bukan Malaysia saja, ASEAN, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Nak wake up call. Sekarang ni dah banyak orang mati, dah banyak orang meninggal dunia. Terkejut dalam keadaan tiba-tiba. Kematian yang mendadak, yang amat mencurigakan. Muda-muda dah mati, ramai dah meninggal dunia. Ramai yang sakit dah sekarang ni. Jadi tak ada sebab pergi jumpa doktor, doktor pun tak tahu apa benda sebabnya. Ada yang buta matanya, ada yang sakit jantungnya, ada yang habis kolaps organ-organnya. Ada yang ada blood clot di dalam kepalanya, dalam otaknya, macam-macam. Jadi tanda-tanda semua dah ada dah belaka. Jadi orang Singapura pun dah nampak, orang Indonesia pun dah nampak, orang Malaysia pun dah nampak, orang Thailand pun dah nampak. Tetapi minority, belum majority. Majority masih ikut arus. Masih tak tahu. Jadi Wake Up Asia ni kita kali baru-baru ni kita buat di Singapura. InsyaAllah sebenarnya dia adalah merupakan rentetan daripada apa yang kita buat sama-sama seluruh Nusantara. Dan nak sebut kat sini, majority tak tahu lagi. Majority tak tahu. Sakit jantung, sakit dada, sakit ni. Ini mungkin sebab saya ni banyak sangat makan ke, banyak sangat exercise ke, banyak sangat dia tak nampak senjata biologi, senjata
kimia yang ada datang kepada kita diserang. Tak nampak. Ini kan. Bila sampai ke muncak besok, ini bencana kesihatan ni. Kan? Kalau kita tak mempersiapkan iman kita, tidak mempersiapkan amalan kita, maka kita akan habis. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah nak sebut pada malam ni, bahawa tak cukup dengan informasi yang kita dapat daripada media massa, daripada Google ke, daripada mana-mana berita, tak cukup daripada mana-mana orang cakap. Kita kena ada kekuatan basirah, kekuatan hati untuk melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tak cukup dengan sekadar kita ada information. Sebab itulah kita lihat kita akan berhadapan dengan bencana kesihatan, bencana dari sudut sebelum ni bencana pendidikan. Bencana pendidikan kita tak sedar, kita terima sekular. Kita tak sedar. Kan? Yang dikatakan ustaz, contohnya ustaz, ulama, ustaz. Dia pakar bahagian A, B, C. Hadisnya, Qurannya, dia pakar bahagian sirahnya, adab, akhlak. Tetapi bahagian sains dia tak tahu. Dia tak penting, dia kata. Awal sains pula terror bahagian sains, tapi bahagian agama pula tak tahu. Maka tertipu kita. Kita ingat kita okey, rupa sekular. Bangga saya PhD dalam hadis, saya PhD dalam Quran, saya PhD dalam sirah, usuluddin. Tapi rupanya kita kan buta daripada sains. Sains kita buta. Ada yang campur sini, tapi masih lagi sekular. Asasnya terputus dengan akhirat, terputus dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku. Malahan kita akan menuju kepada bencana ekonomi yang teruk tak lama lagi. Masuk juga bencana makanan, minuman, keperluan asas, dan yang lebih hebat lagi selepas ini, bencana kemanusiaan, bencana perpecahan. Kita akan dipecah-pecahkan, kita akan dilaga-lagakan. Sekarang ni pun dah tengok, dah nampak dah. Kita akan dipecah-pecahkan, kita akan dilaga-lagakan. Tanpa basirah kita tak nampak. Kita ingat kita berada di pihak yang benar, padahal kita dilaga-lagakan. Hanya kerana seorang dua buat rasuah, habis berpecah dan bergaduh. Yang rasuah lah. Yang cakap orang lain rasuah, dia pun rasuah juga. Saya tak tuduh mana-mana pihak, tapi kita nampak perkara itu berlaku. Jadi kita lihat hari ini, kita akan berhadapan dengan bencana demi bencana, sehingga kemudian jahatnya orang-orang yang mendatangkan fitnah ni, golongan Dajjal ni, jahatnya mereka bukan hanya mereka mencipta bencana, tetapi mereka juga mencipta solusi, penyelesaian. Salah satu daripada penyelesaian digambarkan ialah the Build Back Better Plan. And the Build Back Better Plan, iaitu the Build Back and Better Agenda. Soalnya kita ni dah banyak dah huru-hara ni, huru-hara yang itu, kita dah banyak dah bencana-bencana ni, maka kita kena bina semula dunia ini. Dan tak boleh dah bagi pada negara-negara, kena bagi kepada the whole world, dunia ni. Siapa dia nak pimpin dunia? Tak lain dan tak bukan, Malik Messiah akan keluar. Malik Messiah akan keluar. Malik Messiah akan memimpin. Dia akan menjadi pemimpin kepada dunia, dan kita akan berhadapan dengan ni. Orang yang tak sama dengan dia akan dihajar cukup-cukup. Akan dizalimi, akan ditangkap, mungkin dibunuh. Orang yang tak bersama dengan dia. Minta maaf saya nak sebut sikit je. Kita dengar baru-baru ni ada Tun Mahdi, Tun M. Tun M bagi ucapan di sidang media. Umur dah dekat 100 tahun dah. Tapi dia masih bercakap tentang situasi negara. Dia menyatakan PMX, PM10 hari ni diktator. Diktator dia kata. Maknanya apa? Maknanya dipanggil apa? Jabariyah, mulkan Jabariyah. Jadi yang PMX pun bantai balik, lawan balik kan. Siapa yang cakap diktator tu? Masa dia macam mana? Dia pun diktator juga. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmat Allah. Kan?
Hari ni kelang kabut semua dalam keadaan huru-hara, tak tahu. Yang orang baik dituduh jahat, yang jahat dituduh baik. Ini berlaku pada hari. Sebab itulah kita nak kena rasa sebenarnya fitnah Al-Masih Dajjal, fitnah tentera Dajjal, fitnah kesusahan-kesusahan, insya-Allah kita akan hurai di dalam peperangan dunia ketiga. Kita akan sambung nanti kooperasi, kemudian secara detail kita akan sambung agenda 21, agenda 30. Bagaimana mereka merancang secara detail dan halus, dan yang lebih penting apa solusinya kebangkitan, macam mana nak bangkit. Macam mana nak bangkit tuan-tuan. Kita bukan hanya akan berdepan dengan bencana, termasuklah bencana yang kemuncaknya ialah bencana kemanusiaan. Manusia akan berpecah, jadi zombie ke, berpecah jadi munafik dan mukmin ke, malahan bencana yang besar sekali, kita akan disesatkan dengan akidah akan disesatkan. Akan ada agama, akan ada ulama-ulama yang menyatakan tentang ajaran agama yang baru, bid'ah dalalah, bid'ah akidah. Akan ada bid'ah akidah lepas ni. Tiba-tiba kita kena bertoleransi dengan mereka ni. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, kita kena bertoleransi. Kita kena bertoleransi dengan amalan mereka. Dengan erti kata lain, kita kena reda dengan mereka. Inilah bentuk-bentuk menyesatkan agama, menyesatkan iman. Kena reda dengan kita. Bukan kata mereka nak semayang ke apa, kita tak boleh reda. Dia nak buat baik, tak, dia punya hal, tak apa. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tapi kita tak boleh reda. Tak boleh reda. Dalam hati kita tak boleh reda. Tangan kita tolong. Kenapa tolong? Dalam rangka nak ajak mereka kepada fitrah, kepada Islam. Jumpa Hindu, jangan pukul Hindu. Ini sekarang ni satu trend, nampak Hindu nak pukul Hindu. Nampak Cina nak pukul Cina. Ini trend yang dibangkitkan, trend asabiah bangsa. Kan? Asabiah bangsa. Adalah 2-3 orang Hindu. Adalah 2-3 orang Hindu yang cakap macam-macam, mencarutlah, maki hamun Islam sebagainya. Maka masing-masing menyirap darah, nak bunuh, nak pukul, nak apa. Kan? Dia cakap macam gitu sebab dia jahil. Jangan kita maki hamun dia. Kan? Kita maki hamun dia, dia memang cari pasal nak provoke kita kan. Yang pertama sekali, hati mesti tak reda. Tak reda dengan kekufuran. Ni pertama sekali ni. Pertama sekali mesti tak boleh bersama dengan kesesatan. Tak boleh hati. Tapi tangan kena buat baik. Selagi dia tak menentang kita, kalau menentang lain cerita lah. Dia nak bunuh kita tu lain cerita lah. Tapi nak sebut kat sini, kita buat baik. Kita kena tolong-menolong. Selagi dia tidak melawan orang Islam bersama-sama, selagi itu wajib kita buat baik. Kenapa? Dakwah. Sebab tu Nabi SAW pun sebelum menghantar tentera-tentera pergi ke Rom ke Parsi ke mana-mana, dia akan hantar surat dulu. Surat tu apa? Dakwah. Dakwah ni aula, lebih diutamakan. Jadi kita hari ini telah dipecah-pecahkan. Kita melihat dengan pandangan-pandangan yang lain dan kita berlaku ganas dan bertindak di luar daripada kemanusiaan. Sedangkan kemanusiaan itu adalah asasnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini diperintahkan berlaku ihsan walaupun kepada binatang. Tapi mereka akan gaduhkan kita, lagakan kita. Jadi sebab itulah segala pergaduhan, segala perpecahan, segala perbezaan pendapat, segala kita kata perselisihan yang berasaskan kepada ghairal Islam, selain daripada Islam dan kesesatan iman tadi, maka kita tidak boleh ambil pot. Jangan ambil pot. Kita akan masuk dalam arus mereka. Ini memang dia akan buat ni. Dia akan buat. Dia akan buat kita berpecah ni. Asasnya apa? Politik. Seorang parti bersatu, seorang parti UMNO. Ini orang sama-sama Islam. Sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Seorang bersatu, seorang UMNO. Seorang PAS, seorang UMNO. Seorang PAS, seorang PKR. Islam, yang Islam lah. Yang tak Islam pun ada kan. Tapi nak sebut sini, asas tadi. Kan, asas. Padahal menjaga ukhuwah tu perkara yang paling penting selepas iman, menjaga ukhuwah.
Tapi mereka, ini bencana yang akan mereka buat. Kita tak akan nampak, melainkan hati kita ada basirah. Hati kita ada cahaya. Baru kita boleh nampak, oh macam gini, oh gini dia nak buat. Saya sebab itulah tuan-tuan warahmati Allah, pada malam ni saya nak mengajak diri saya dan juga di semua yang ada untuk sama-sama kita melihat semula tentang kedudukan kita tadi, dan kita nak melihat semula berkenaan dengan kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada tahun ini adalah bulan pembinaan kebangkitan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk pembinaan kebangkitan. Membina kekuatan ummah. Bukan lagi bulan solat. Jadi kalau kita puas hati, kita pergi terawih tiap-tiap malam sampai malam raya, tapi hidup kita sama aja. Kan? Dosa kita masih sama aja. Tidak berlaku islah dalam kehidupan kita, pembaikan dalam hidup kita. Tidak berlaku meninggalkan taubat, meninggalkan dosa dalam hidup kita. Tidak berlaku. Peningkatan, pembinaan kekuatan, maka kita ikut arus. Ramadan di sisi jahiliyah pada hari ini adalah sekadar ibadah-ibadah rutin yang tidak memberi kesan kepada kehidupan kita, tidak memberi kesan kepada jiwa dan iman kita. Itu Ramadan yang diwar-warkan. Pergi semayang, tapi sekadar semayang. Semayang khusyuk tak kisah. Semayang khusyuk tak kisah. Sedangkan Allah hanya terima semayang yang khusyuk, kita tak kisah. Ya. Baca Quran, berdiri-diri, khatam Quran, berdiri-diri. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menekankan kita kena banyak khatam satu hari sampai 10 kali khatam. Tetapi yang ditekankan ialah kualitinya, tadaburnya. Orang yang baca Quran tapi tidak tadabur tak sama dengan orang yang baca Quran tetapi tadabur. Ada huraian ulama-ulama kita panjanglah, banyaklah, kita pun tahulah. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa bahawa Ramadan pada kali ini bukan Ramadan biasa. Bukan Ramadan yang macam kita lalui sebelum ini. Tetapi Ramadan yang ada pada tahun ini dan kemungkinan tahun hadapan. Kalau tak tahun ini, tahun depan. Ialah Ramadan yang akan membawa kepada peristiwa yang akan membawa manusia yang mukmin itu berada dalam ujian-ujian yang besar. Ramadan yang akan membawa kepada peristiwa di mana mukmin akan dipecah-pecahkan. Orang Islam akan dipecah-pecahkan. Orang Islam akan dipijak. Orang Islam akan dizalimi. Orang Islam akan ditangkap. Orang Islam akan diboikot. Orang Islam akan dibunuh secara beramai-ramai. Jadi kalau tidak Ramadan ini, Ramadan depan. Kenapa? Kerana 100 tahun kebangkitan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Ramadan pada tahun ini kita nak kena berhadapan. Kita kena mempersiapkan diri kita. Sehingga Ramadan yang ada pada kali ini kita ambil peluang dengan rahmat yang Allah beri, dengan barakah yang Allah beri, dengan peluang yang Allah beri kepada kita untuk kita memperkuatkan persiapan kita. Mungkin ini Ramadan terakhir. Orang selalu kata, ini mungkin Ramadan terakhir. Lepas ni kita mati. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kawan-kawan saya dah ramai yang mati. Ramai yang mati. Ramai yang mati muda. Dan yang mati muda, ramai yang ambil vaksin. Bukan mati sebab virus, coronavirus. Mati sebab ambil vaksin. Tak sempat. Semua kami baik belaka. Kita ikut apa kerajaan cakap, kita ikut. Ambil vaksin, 1 dos, ambil. 2 dos, ambil. Allah izin, ramai yang meninggal dunia. Kalau Ramadan ini Ramadan terakhir, dan Ramadan ini menyebabkan mungkin lepas Syawal kita mati, tak apa. Tak apa tuan-tuan. Mati itu maknanya yang terbaik lah. Kalau Allah izin kita mati Syawal, kita mati selepas itu, selepas Ramadan, mati kita. Sebab ajal kita dah sampai, alhamdulillah, tak jumpa Dajjal kita. Sekurang-kurangnya kita tahu, kita tak mampu nak jumpa Dajjal keluar besok.
kita dah jumpa dengan Allah dulu. Allah dah protect kita. Alhamdulillah mati dengan iman dan Islam. Kalau kita mati tak apa lagi. Sekiranya Allah izin tidak mati lagi, lepas Ramadan kita berhadapan dengan ujian-ujian yang lebih besar. Ujian ekonomi, bencana ekonomi, bencana kesihatan, bencana alam, bencana ekonomi, bencana perpecahan manusia, Muslim, mukmin. Keluarga kita sendiri berpecah dengan kita. Mak ayah kita berpecah dengan kita. Berhadapan dengan boikot. Berhadapan dengan penangkapan dan operasi lalang. Berhadapan dengan macam-macam ujian. Adakah kita sanggup berhadapan dengan ujian-ujian yang berkenaan, yang kemuncaknya itu akan keluarnya Al-Masih Dajjal yang akan menyesatkan seluruh dunia ini? Sanggupkah kita berada dalam keadaan benar-benar berhadapan dengan kesusahan tadi, dalam keadaan kita tidak bersedia? Ya, sebab tu Ramadan pada kali ini bukan satu yang kita boleh ambil ringan. Dia bukan lagi sekadar ini Ramadan saja yang terakhir. Kalau terakhir alhamdulillah mati tu maknanya terbaiklah. Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat sayang pada orang beriman. Maka kalaulah Allah izin orang itu mati, maka alhamdulillah niatnya betul, mati syahid fi sabilillah. Dan kemudian mati dalam keadaan berjuang, alhamdulillah Allah pilih dia. Tapi sekiranya Allah izin kita berdepan dengan kesusahan-kesusahan yang disebut tadi tu, perpecahannya, bergaduhannya, maka adakah kita kuat nak berhadapan dengan ujian sesat tadi? Di sinilah perkara yang kita nak sama-sama lihat dalam bulan yang digambarkan sebagai bulan yang mulia. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bulan yang Allah izin sekiranya kita dapat masuk dalam bulan Ramadan sehari dua ni. Besok lusa dah mula mudah-mudahan kita dah mula masuk dah ni. Maka mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan menjadikan kita sebagai satu bulan yang mempersiapkan pembinaan intifadah menuju kepada tajdid. Jadi Ramadan pada kali ini kita nak jadikan temanya bukan lagi sekadar boleh bangun malam, bukan lagi sebagai boleh sembahyang tarawih, bukan lagi kita sekadar boleh baca Quran, walaupun itu semua perlu. Tetapi Ramadan pada kali ini adalah Ramadan untuk membina kekuatan tajdid, kekuatan untuk kita bangkit bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, bersama dengan mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan pada kali ini jangan sama dengan Ramadan yang lain. Kenapa? Kalau sama kita bimbang, kita tak bersedia nanti. Jadi sebab itulah dalam Ramadan pada kali ini saya ingin sama-sama menyatakan bahawa kadang-kala kita hanya melihat amalan-amalan sahaja, sehingga bila kita telah lalui bulan Ramadan, maka kita pun bermalas-malas. Sedangkan Nabi menunjukkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah menunjukkan kepada kita contoh bahawa Ramadan ini bukan sekadar bulan biasa, tetapi merupakan bulan-bulan peperangan. Peperangan yang pertama, peperangan Badar Al-Kubra, disebut sebagai Yaumul Furqan, hari yang membezakan al-haq dan batil, berlaku pada 17 Ramadan. Berlaku pada 17 Ramadan. Begitu juga dengan peperangan-peperangan yang lain. Peperangan-peperangan yang lain juga banyak. Pembukaan kota Mekah pun berlaku pada bulan Ramadan dan sebagainya. Ya, sebab tu saya nak gambarkan pada kali ini, insya-Allah dalam masa yang ringkas ini, saya ingin membayangkan kepada saudara-saudara sekalian, tuan-tuan puan-puan, insya-Allah pada Ramadan pada kali ini kami di pihak Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat, yang berpusat di Melaka, insya-Allah kita akan mengadakan kita kata pemukiman Ramadan, terutamanya program-program yang bersifat rohiyah, yang mana kita akan melakukan program-program itu
dalam rangka untuk kita membina kekuatan kebangkitan. Ya, sebab itu dia ada program ni boleh dibuat secara kita akan buat secara menyeluruh. Maknanya kita akan buat dalam bentuk kita akan siarkan dalam bentuk, sebahagiannya kita akan siarkan dalam bentuk live, sebahagiannya kita akan siarkan dalam bentuk Zoom. Tapi sebahagiannya akan kita siarkan, kita akan buat yang datang kita akan buat secara bentuk yang lebih khusus. Ada 3 perkara yang kita nak kena tengok pada Ramadan kali ini. 3 perkara yang kita nak fokus sesuai dengan ruh Ramadan. Yang pertama tentang rahmat Allah Ta'ala, kan, bulan Ramadan untuk mempersiapkan tajdid, mempersiapkan kebangkitan. Maka wajib kita hidup bersama Al-Quran. Kita kena jadikan bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Jadi dia sebut kat sini bagaimana keadaan kita akan mengadakan satu program yang kita namakan sebagai Hidup Bersama Al-Quran, dan program itu temanya ialah ke arah Jil Quranul Mahdiyin. Ke arah menghidupkan ataupun ke arah membentuk bina Jil Quran Mahdiyin. Jadi ke arah membentuk generasi Al-Quran yang mendapat hidayah. Jadi insya-Allah di dalam program ini kita akan utamakan 3 perkara. Dia ada 5 perkara. 5 perkara. Kita akan utamakan 3 perkara dulu. 2 perkara lagi kemudian. Yang pertama, tuan-tuan, ni saya sebut ni supaya kita boleh buat, bukan saja Ansar, yang lain pun boleh buat. Saya cuba sebut kunci-kuncinya. Yang pertama sekali, Quran kita mesti baca. Mesti baca. Iqra, mesti baca. Jadi kita sebut kat sini Al-Quran mesti baca. Jadi bulan Ramadan ni kita akan susun supaya kita mesti baca Quran. Dan kita baca Quran bukan dalam rangka nak habiskan 30 juz. Walaupun kita boleh habiskan 30 juz, 2 kali, 3 kali khatam boleh. Tapi itu bukan matlamatnya. Kita baca dalam rangka nak kenal Allah. Baca Quran dalam rangka nak kenal firman Allah. Nak kenal Tuhan punya firman tu, Allah. Nak mengenali kehidupan bila bersama Quran. Sebab tu salah satu tafsir yang kita nak sama-sama tekankan di sini adalah fi zilalil Quran. Tafsir di bawah lindungan bayangan Quran. Hidup kita di bawah Al-Quran. Jadi yang pertama baca. Yang kedua tadabbur. Tadabbur. Yang kedua. Jadi hidup bersama Quran ni bukan baca saja, mesti tadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabburkan Al-Quran? Ataukah hati kamu telah mati? Itu Allah tegur kita. Jadi yang kedua mesti tadabbur. Jadi kita akan latih supaya kita ni mesti tadabbur. Jadi membaca Quran kita akan baca mengikut daripada Fatihah sampai habis. Tadabbur kita ada ayat-ayat kita yang akan kita bagi. Kita akan bagi assignment kena tadabbur ayat 1 2 3 4 5. Tadabbur ayat ni. Tadabbur ayat ni. Tadabbur ni maknanya kita masuk tadabbur ni kita meneliti ayat Quran itu. Kita teliti, kita berfikir. Dan kemudian kita menghubungkan ayat Quran itu dengan Allah yang maha mencipta tadi, yang maha berkuasa dengan diri kita, hidup kita. Tadabbur Quran. Ini power ni. Sebab tu kalau kita tengok ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, saya nak cerita sikit. Bagaimana yang dihurai oleh ulama-ulama kita, Imam Al-Ghazali dan sebagainya lah, Imam Ahmad, Ibn At-Ta'ilah dan sebagainya, dalam kitab Al-Hikam dan sebagainya. Apa kata ulama-ulama kita? Apa kata mereka yang mengkaji sirah kehidupan Rasulullah SAW? Ibadah Rasulullah SAW yang paling banyak sekali lah berfikir, tafakkur. Jadi ibadah yang ada disertakan dengan tafakkur adalah ibadah yang hidup. Jadi tafakkur itu, berfikir itu merupakan jaring. Kalau kita bayangkan net, jaring kepada ilmu. Jadi maknanya ibadah mesti tafakkur. Sembahyang mesti ada berfikir. Allahu Akbar, kita tidur. Kita tidur, tak ada apa-apa. Kita kena berfikir.
Allahu Akbar. Kita bila kata Allahu Akbar takbir tu, kita dah rendahkan diri kita. Kita merasakan Allah yang maha besar. Kita merasakan kita ni kerdil. Kita rasa ni kita ni tawaduk, rendah diri kepada Allah. Dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kita membaca. Bila baca tu kita berfikir. Nanti kita akan bincang dalam tazkirah bulan Ramadan nanti kita akan masukkan ni. Macam mana nak menghidupkan tafakkur ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak pernah dengar dalam riwayatnya, kan, dalam riwayat dia kata Nabi sembahyang satu hari 100,000 rakaat. Ataupun Nabi baca Quran satu hari 4 kali khatam. Kita tak pernah dengar. Bukan kata Nabi tak buat, baca Quran banyak, sembahyang banyak, bukan. Tapi nak sebutkan sini bahawa ibadah yang paling banyak kita tengok sebagainya ialah ibadah Nabi bertafakkur. Nabi mengajar kita berfikir. Ini maksudnya tadabbur. Jadi orang yang baca Quran banyak tapi tidak tadabbur, tak sama dengan orang yang baca Quran sikit tapi tadabbur. Jadi kita nak mendekati Al-Quran, menghayati Al-Quran, sehingga dengan tadabbur Quran kita kenal Allah. Tadabbur Quran kita kenal Allah. Tadabbur Quran kita kenal Islam dan perjuangan Islam. Kita kenal hakikat hidup dan hakikat mati. Kita kenal. Ini tadabbur Quran. Kita akan latih insya-Allah dalam bulan Ramadan ni kita akan latih. Jadi kita akan buat keterangan-keterangannya, huraian-huraiannya, kita akan buka dia punya tu dan kemudian kita akan latih. Bagi mereka yang boleh datang ke Rimbunan Kasih, kita akan duduk iktikaf di sana. Kita akan latih sahabat-sahabat kita supaya boleh tadabbur Quran, supaya boleh baca Quran. Jadi yang pertama baca, Iqra. Yang kedua tadabbur, yang ketiga hafal Quran. Tiga ni. Dan hafal Quran kita akan bagi ayat-ayat yang nak dihafal. Kita akan bagi assignment pada sahabat-sahabat atau pada tuan-puan yang berminat, kita boleh buat, kita join. Kemudian selepas tu yang keempat, kita sampaikan pada keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian yang kelima, kita mati bersama Quran, perjuangkan Quran. 5 ni antara perkara yang hidup bersama Quran. Yang 5 ni berjuang, kan? Apa pun berlaku, saya hidup bersama Quran, mati bersama Quran. Ada soalan tadi di mana tadi? Di Rimbunan Kasih di Serkam. Di Serkam di Melaka. Jadi yang pertama, maksud kita mendekati Ramadan ini dalam rangka nak tajdid, dalam rangka kita nak meningkatkan kekuatan kita, membina kebangkitan, maka kita mesti hidup bersama Quran. Mesti hidup bersama Quran. Jadi kita akan latih insya-Allah. Kita akan bagi masa, kita akan bagi panduan menghafal Quran. Kita akan bagi panduan insya-Allah. Jadi kalau kita tak boleh hafal banyak pun, asal hafal sikit, tapi kita buat perlahan-perlahan. Insya-Allah bila kita tadabbur, tadarus, tadabbur dan hafal Quran tadi, insya-Allah kita akan boleh menghidup bersama generasi Jil Quranul Mahdiyin. Ini yang pertama. Ni perkara yang pertama sekali, program yang kita nak buat. Di situlah ada muhasabah. Di situ adalah muraqabah. Di situlah ada musyahadah. Di situlah ada ma'rifatullah. Di situ ada semua. Dalam tadabbur tadi tu akan ada semua. Kita akan sentuh semua. Macam mana? Apa dia ciri-ciri? Saya bagi satu contoh lah. Cuba tonton fikirkan, ada tak kat kita? Ni ciri-ciri murabbi, ciri-ciri mursyid, ciri-ciri guru-guru. Kan? Apa ciri guru-guru? Salah satulah, dia ada banyak. Nanti kita akan cerita ni. Salah satunya apa dia? Salah satunya kan, tidak berasa aman dengan istidraj. Allah bagi kita nikmat, Allah akan bagi kita sihat, Allah bagi kita boleh makan, Allah bagi kita boleh hidup, Allah bagi kita boleh tidur, Allah bagi kita boleh buat apa sahaja kita nak buat hari ini. Dengan nikmat seorang yang beriman dengan Allah, salah satu cirinya yang sentiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah, warak kepada Allah, maka dia akan tidak merasa aman dengan adanya istidraj. Apa maksud istidraj? Lanjuran dalam bahasa Indonesianya. Maknanya istidrajnya ialah
kan, kita ni berbuat sesuatu, dilanjurkan, diizinkan Allah, dapat kebaikan, dapat nikmat, rupa-rupanya kita dalam maksiat. Sehingga kita tidak sadar bahawa kita sedang menghampiri kematian dan akhir hidup dalam keadaan istidraj. Jadi seorang yang bertakwa, seorang yang bersifat murabbi misali, seorang yang bersifat mursyidun, mursyid punya orang yang boleh memberi cahaya, orang yang ada cahaya, maka salah satu ciri dia, dia tidak merasa aman dengan istidraj. Maknanya dia bimbang, Allah bagi mata diguna buat maksiat. Istidraj satu. Mata guna untuk buat maksiat, istidraj. Kita guna mata buat maksiat, telinga guna untuk dengar benda haram, istidraj. Kita tak perasan. Jadi insya-Allah kita akan tadabbur dan kita akan tengok satu-satu ciri-ciri tadi. Kita akan tengok satu-satu. Akhirnya insya-Allah kita lihat, mudah-mudahan aku boleh bersama dengan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ramadan pada kali ini bukan sekadar Ramadan bulan ibadah, tetapi bulan untuk kita membina kekuatan kebangkitan tajdid. Yang kedua, insya-Allah kita akan fokus kepada daurah benteng mukmin. Daurah benteng mukmin ni maknanya di dalam diri kita ni ada kelemahan. Apa kelemahannya? Salah satu kelemahannya ialah gangguan spiritual, gangguan perasaan, atifiyah, gangguan emosi, stres, kita trauma, kita takut, kita risau, bimbang. Maka insya-Allah di minggu yang kedua kita akan lancarkan satu daurah ni seminar Benteng Mukmin, yang mana kita akan bincang pada Sabtu 1 hari bulan April itu. Kita akan bincang insya-Allah benteng untuk membenteng diri kita daripada gangguan syaitan, minal jin wal ins. Antaranya gangguan kita akan cuba membenteng diri kita, maknanya kita nak beramal dengan menggunakan sunnah, kaedah sunnah Tibun Nabawi, menghancurkan sihir dan saka yang ada pada diri kita. Maka saya galakkan pada hari tersebut, insya-Allah kita akan buat pada 1 hari bulan April pagi. Jadi kalau boleh datang Jumaat malam tu dah datang. 1 bulan April kita buat. Jumaat malam dah datang, pagi itu kita akan terus mula, kita akan bagi konsepnya, kita akan bagi dia punya mukadimahnya, kita akan bagi dia punya kandungannya, dan kemudian lepas tu kita akan bagi amalan. Sebelum amalan kita akan beruqyah. Ruqyah ni maknanya apa? Kita akan doa. Istilah bahasa Melayu jampi. Tapi bukan jampi macam mambang kuning, mambang hijau tu bukan. Jampi ni maknanya kita baca Quran, baca hadis-hadis doa Nabi yang Nabi ajar kat kita, yang sahih tadi. Kemudian kita akan baca sama-sama, dan kemudian lepas tu kita akan sama-sama merawat diri kita. Selepas daripada itu kita akan ada amalan, kita akan bagi amalan. Amalan tu semua adalah amalan-amalan yang sahih. Dengan kefahaman yang benar, di peringkat awal kita akan bagi kesedaran dan kefahaman yang benar. Macam mana kita nak merawat diri kita sendiri, insya-Allah. Kemudian lepas tu kita akan buat sama-sama, lepas tu kita akan bagi amalan. Sebelum ni saya tak pernah bagi amalan, cuma saya bagi sikit-sikit. Kali ni kita akan bagi habis-habisan, insya-Allah. Kita akan gunakan beberapa kitab yang sahih, insya-Allah, yang saleh dan sahih. So 1 hari bulan April kita akan buat, insya-Allah. Jadi maknanya Ramadan ni juga kita nak mengikis, kita panggil apa dia, kita panggil keaiban kita, kelemahan kita, ma'akhis, kita nak merawat al-uyub, mu'alajah al-uyub. Sebelum ni mu'alajah al-uyub, sebelum ni kita ingat merawat keaiban, kita ingat nak merawat sifat-sifat mazmumah kita. Itu salah satu. Tapi sebenarnya nak merawat saka, nak merawat sihir, nak merawat gangguan minal jin wal ins. Kita kena rawat juga sebelum Dajjal datang. Kalau Dajjal datang besok, jin dan syaitan akan diguna. So kalau kita ada terkena sihir, tak boleh nak benteng diri kita sendiri daripada sihir. Tak boleh nak benteng diri kita sendiri daripada saka. Maka Dajjal datang, kita akan habis. InsyaAllah kita akan buat pada 1 April ni. Maksudnya kalau daripada malam kita dah Jumaat malam tu dah petang tu dah sampai, pagi tu kita dah start dah. Kita akan buat daurah, seminar sampai malam.
Kemudian hari Ahad tu kita akan amalkan, mulakan amalan. Dan tujuan amalan tu ialah untuk membenting diri kita daripada saka dan sihir. InsyaAllah kita ada panduan-panduan daripada tuan-tuan guru kita, insya-Allah. Alhamdulillah kita ada ramai dari kalangan tuan-tuan guru kita yang sokong dan beri sokongan. InsyaAllah bukan saja kita akan buat secara individu, kita akan buat secara jama'i. Sama juga di Rimbunan Kasih. Rimbunan Kasih di Melaka. So kalau saya minta siapa yang ada ambil cuti. Ahli Ansar, siapa yang ada sakit-sakit tu ambil cuti. Kita nak rawat diri kita, kita nak berpegang pada Allah sahaja. Tak nak dah jumpa bomo-bomo ni. Bukan kata tak boleh jumpa, bolehlah jumpa ustaz-ustaz yang bantu kita tu. Tapi kita nak kuatkan diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Di Rimbunan Kasih, Rimbunan Kasihnya di Melaka. Di Serkam Melaka. Insya-Allah. Boleh tengok dalam Ansar punya Facebook pun ada, ada alamat-alamat dia semua. Baik, kemudian kita akan memulakan amalan-amalan membenting diri kita. Kita akan bagi insya-Allah, terutamanya mereka yang bersama dengan Ansar, kita akan bagi zikir-zikirnya. Tapi sebenarnya yang sembuhkan bukan zikir. Kita kena faham, yang sembuhkan bukan Quran. Yang sembuhkan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak mengamalkan tu? Itu yang kita tak nak bergantung dengan zikir. Kita tak nak bergantung dengan doa. Kita tak nak bergantung dengan amalan kita. Kita nak bergantung dengan Allah. Jadi macam mana? Ini kita akan bincang. InsyaAllah. Jadi siapa yang boleh datang, datanglah. Siapa tak boleh datang, insyaAllah kita cubalah buat secara maya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian yang ketiga yang kita nak sama-sama buat. Ini benda yang agak susah sikit. Iaitu kita akan sama-sama menggalakkan semua kita untuk menghidupkan suasana i'tikaf dan berkhalwat dengan Allah. Suasana i'tikaf dan berkhalwat dengan Allah. Kalau di dalam istilah sirahnya kita kata uzlah ataupun khalwah ataupun bersendirian dengan Allah. Jadi insya-Allah bermula daripada 8 hari bulan April, juga hari Sabtu dan minggu depannya, minggu ketiga tu kita akan buat satu program, iaitu kita akan menerangkan tentang konsep dan ciri-ciri i'tikaf dan uzlah ataupun khalwah. Uzlah dan khalwah yang kita akan mulakan dengan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ni sebenarnya mula daripada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya letak kat sini hari Sabtu, tapi sebenarnya kita akan mula hari Jumaat. Sebenarnya Jumaat nanti kita akan umum semula. Kena ambil cuti. 3 hari 2 malam ni kita akan belajar macam mana nak berkhalwat, bersendirian bersama Allah. Macam mana nak beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia. Uzlah ni maknanya kita asingkan diri kita daripada manusia, daripada makhluk, hanya bersama Allah. Dan pada masa yang sama i'tikaf. Jadi i'tikaf ni adalah merupakan salah satu perkara yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sentiasa kalau Ramadan memang i'tikaf. Terutamanya di 10 malam yang terakhir. So setakat ni kita tidak pernah didedahkan tentang bagaimana sunnahnya. Malahan ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama yang menghidupkan hati mereka, menghidupkan perjuangan mereka itu, mereka menyatakan bahawa uzlah ini wajib bagi mereka yang nak berjuang. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum jadi rasul telah beruzlah. Kita panggil dia khalwat. Dia telah duduk kat Gua Hira sana, naik atas. Siapa yang pernah naik atas Gua Hira tu, nak naik tu pun sengit-sengit lah. Nabi naik biasa je. Kita naik sengit-sengit, berapa kali berhenti lah. Saya lah, orang lain mungkin hebat kan. Jadi macam mana kita nak mengajar, mendidik diri kita untuk beruzlah. Uzlah ni dia ada rukun-rukun dia. Khalwat ni dia ada rukun-rukun dia. Dia ada amalan dia. Dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat mula, peringkat awal, pertengahan, peringkat mujahid, dia ada peringkat. Tapi kita akan dedahkan peringkat awal. 3 hari 2 malam je. Saya minta uzlah.
Maknanya handphone semua taruh kat luar. Handphone semua taruh kat luar. Uzlah khalwat. Dan kemudian ini untuk uzlah yang terpilih, kita akan pilih lah untuk uzlah yang terpilih. Kalau tidak, kita i'tikaf, kita akan ajar macam mana cara. Dan di dalam uzlah ini, dalam khalwat ataupun dalam i'tikaf ini akan ada aktiviti kita buat muhasabah. Muhasabah. Jadi kita akan pandu macam mana nak buat muhasabah. Muhasabah 1, 2, 3. Kita nak fikir, kita fikir. Tak cakap orang dah. Tak cakap orang dah. Bila dah start i'tikaf, tak cakap orang dah. Nabi SAW pun bila telah berniat i'tikaf di masjid dia tu, dia tidak akan cakap dengan siapa-siapa. Isteri dia pun tak jumpa. Kecuali ada keperluan nak makan ke, nak buang air ke, baru Nabi keluar. Itu pun lepas keluar, masuk, terus dia tak jumpa, tak cakap dengan orang dah. Duduk seorang-seorang dengan Allah, baca Quran, muhasabah. Muhasabah, baca Quran dan sebagainya. Maka mereka akan, kita dapat, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bermula dengan uzlah syu'uriyah tammah. Uzlah syu'uriyah tammah. Jadi kita akan cerita tentang konsep uzlah. Konsep uzlah syu'ur. Syu'ur ni apa? Rasa hati. Tammah kita akan. Tapi ini kita buat praktikal. Kita buat praktikal. Ini menarik. Ya, sebenarnya saya menyerulah kepada sahabat-sahabat Ansar dapat turun lah. Sebab kita tak tahu, mungkin Ramadan ni Ramadan sebelum kebangkitan. Jadi kalau Ramadan sebelum kebangkitan, sungguh kita memang kena uzlah. Kena uzlah. Uzlah ni apa? Kita mengasingkan diri kita daripada segala makhluk hanya bersama Allah sahaja. Ada yang boleh buat 3 hari 2 malam, ada yang boleh buat 7 hari, ada buat 5 hari, ada buat 40 hari pun ada. Bergantung kepada masing-masing. Dan setiap satu tu dia ada amalan dia. Dia punya assignment, kita panggil tugasan. Ada amalan dia. Kita akan bagi insya-Allah amalan sikit. Sehingga akhirnya insya-Allah mudah-mudahan keluar daripada Ramadan ni kita jadi manusia yang lain. Manusia yang lain. Kita akan nampak mudah-mudahan basirah itu hidup. Basirah kita hidup. InsyaAllah kalau kita ikut, basirah itu akan menyala. Basirah itu akan bersinar. Dan bila basirah itu bersinar, kita melihat sesuatu dengan basirah yang Allah bagi. Alhamdulillah. Kita nampak al-haq itu haq. Al-batil itu batil. Kita akan nampak tu. Kita akan nampak. Dan bila kita dah mula nampak yang tu, hidup kita dah tak sama dah. Tak sama dah, hidup tak sama. Jadi insya-Allah kita akan buat. Sebenarnya saya sendiri kan ada tugasan-tugasan nak kena pergi ke Gaza dan Palestin, nak pergi ke luar negara, tapi saya ingat saya tangguh semua itulah. Saya tangguh, saya akan fokus kepada program untuk kita kebangkitan di sini. Jadi daripada 3 program ni, yang 3 tu ialah uzlah, i'tikaf dan khalwah. Kita akan ceritakan adabnya, dia punya peraturannya semua. Kalau kita ikut tu insya-Allah. Kalau kita boleh ambil cuti 5 hari, lagi bagus. Maknanya bermula daripada Khamis malam sampai Jumaat pagi, Jumaat depan itu. Kalau boleh ambil cuti, alhamdulillah. Tapi yang itu hanya untuk mereka yang khusus saja. Siapa yang nak ambil 5 hari itu, maka mereka kena beritahu saya dululah. Kita tengok sesuai tak sesuai. Kalau tidak, ambil 3 hari 2 malam cukup. Kemudian kalau nak i'tikaf 10 hari yang terakhir pun boleh, insya-Allah. Jadi ini adalah 3 perkara yang insya-Allah kita akan, di dalam pengisian itu akan ada pelbagai tajuk. Kita ada kuliah duha, kita ada tazkirah malam, kita ada qiyam dan sebagainya. Qiyam masing-masing dan sebagainya kita akan buat. So maknanya bila kita dah buat yang itu tu, insya-Allah kita harap Ramadan pada kali ini akan melahirkan kelompok al-mahdiyin yang bersedia untuk tajdid. Tajdid fi sabilillah. Jadi kita nak cuba hidupkan suasana. Jadi Ramadan pada kali ini bukan Ramadan yang sama dengan Ramadan yang lepas. Sebab Ramadan yang lepas kita tidak sampai ke peringkat 100 tahun yang digambarkan oleh hadis Nabi tadi. Tak sampai. Sekarang ni kita tak sampai dah. Dan sekarang ni kita tak nak berteori dah. Sekarang ni banyak teori. Orang ni keluar cakap ni, orang ni cerita pasal perang, orang cerita pasal macam-macam, banyak teori. Tapi apa solusinya? Apa buat? Yang pertama solusinya ialah kita membina kekuatan iman kita.
mental kita, fikrah kita dalam membina kekuatan daya. Tapi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, nak buat seperti tu kena minta dengan Allah. Kalau tak kita baca Quran setengah jam je dah penat dah, letih. Baca setengah jam letih, macam mana nak baca satu juzuk? Satu juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk satu hari. Macam mana apa? Kita kena ada satu kekuatan, motivasi. InsyaAllah kita akan cerita nanti. Kita kena minta ke Allah. Minta ke Allah. Kita minta secara jama'i. Minta secara berjamaah. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak kenal Engkau dengan Quran pada kali ini. Ya Allah, izinkanlah aku, Ya Allah, beramal. Izinkanlah aku, Ya Allah, kan baca Quran. Satu hari aku target 3 juz, Ya Allah. Aku target tadabbur, Ya Allah. Kau berilah aku faham. Minta ke Allah. Kita akan ajar nanti. Nanti kita akan ajar didik macam mana cara nak minta ke Allah. Macam mana nak bina kekuatan. Jadi bila Allah beri kita izin, kekuatan, kita minta kat dia, subhanallah, kita akan rasa nikmatnya, bahagianya Allah akan bagi kepada kita. Dan yang lebih penting, sebagai zat, sebagai bekalan untuk kita berhadapan dengan perkara yang mendatang, yang telah digambarkan oleh kajian-kajian yang kita sebut, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai satu perkongsian pada malam ni. Saya minta maaf malam ini last minute saya bincang tadi. Kita tangguhkan kopirasi dulu, sembang kopirasi kita tangguh dulu, sebab kita nak kena bincang tentang Ramadan. Jadi insya-Allah Ramadan pada tahun ini kita akan fokus tempatnya itu di Rimbunan Kasih Ladang Rakyat, Rimbunan Kasih Ansar, di Serkam, Melaka. Siapa-siapa yang hajat nak datang, nak join, kita buka lah. Tapi tuan-tuan kalau nak datang, tuan-tuan kena bawa kemah. Kita akan duduk kat kemah. Kita tak ada hotel. Kalau ada hotel boleh, tapi duduk luar lah. Tapi kalau nak duduk kat dalam ni, duduk kemah. Air pun seadanya. Kita akan pakai air macam air zaman-zaman dulu juga. Jadi bawa air, kalau boleh bawa air minum sendiri lah. Buat air minum sendiri. Untuk ni air untuk mandi apa semua ada. Jadi kita kan hidup seolah-olah macam di satu zaman yang mana kita berada dalam keadaan kita ni memang dengan Allah saja. Kita dengan Allah saja. Siapa yang boleh datang, alhamdulillah kita alu-alukan. Cuma nanti posternya kita akan dedahkan. Tengok dalam Ansar punya FB dan sebagainya, kita akan dedahkan. Boleh kontak orang yang berhubung dengan siapa yang bertanggungjawab bahagian pendaftaran. Kita tak ada apa-apa bayaran apa, cuma dia mereka minta RM30 je. RM30 ni untuk makan apa semua tu lah gitu. Jadi sekadarnya lah, ataupun siapa yang nak infak boleh infak, insya-Allah. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan insya-Allah supaya follow program ni. Kalau tak dapat datang pun, mungkin jauh tak dapat datang. Kalau dapat datang lagi, alhamdulillah ada suasananya kan? Ada suasana. Kalau tak dapat datang tak apa, daripada jauh mana yang kita boleh pancarkan, kita akan pancarkan untuk kita sama-sama mengikuti. So insya-Allah Ramadan pada kali ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang akan membina satu kekuatan kita untuk mempersiapkan diri kita kepada tajdid 100 tahun kebangkitan, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak apa yang mampu saya cuba sampaikan pada hari ini. Minta maaf sekali lagi segala kelemahan, segala keaiban, segala kehinaan yang ada. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Sama-sama kita membaca doa Rabita, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته